Disambung dengan Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atha, diterjemahkan dalam bahasa Jawi oleh Tok Pula Manis ya, Syekh Abdul Malik daripada Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatil majid. Qala Surat 143 ya, betul ya? Mana ya? Dan turun Dan turun itu betul? Dan turun itu bagi segala orang yang ahli syuhud, betul? Dan turun itu bagi segala orang yang ahli syuhud dan orang yang ahli al-istibsar. Dan fikir mereka itu jadi daripada syuhud dan iyan. Dan inilah segala orang yang majzub. Dia baca tu kan? Wa inna man kana sempurna dan tafsir dan ijma'. Oh itu kan dulu kan. Okey, wa anna man kanat billah jangan min man kanat billahi bidayatihi kanat ilaihi nihayatihi. Situ malam ni kan. Dan barang siapa ada dengan Allah permulaannya, nescayalah kepadanya kesudahannya. Mana permulaan kita letak batu asas kita tu adalah jalan yang dibuat oleh orang-orang alim, jalan yang digariskan oleh ulama, syuhada, orang soleh, nabi dan rasul. Maka kita duduk di situ. Mana kita bermula di situ, bermakna berakhir pun di arah akan Allah. Tapi kalau silap mula tu, maka akhir pun silap. InsyaAllah mula-mula tak apa dengan kafir pun, akhirnya syurga tak ada. Bermula salah, akhir mesti salah. Walaupun niat kita tu betul. Bermula tu salah. Naik bah ipuk, insya-Allah siapa Terengganu, siapa dah agak-agak. Tak nampak. Pasal apa naik bah ipuk. Sebab tu sekarang masa naik bah tu mesti kalau kota baru mesti naik bah kota baru. Ni tak. Naik bah Kristian itu siapa akan serga. Lagu mana? Bah Kristian. Ketua Kristian, insya-Allah siapa akan serga. Mustahil. Boleh faham Saya rasa boleh faham lah dah. Saya dua ni bah rosak dia. Bah naik rosak saya dua ni. Dua kali jam steering, hydraulic bocor. Dah lah bah tu baik pun. Okay. Jadi mula-mula kita letak batu asas tu mesti jalan yang sebenar, kitab yang sebenar, pelajaran yang sebenar, guru yang sebenar, aliran yang sebenar. Walaupun tak sampai kita sudah mula benda yang benar, maka ulama ni kata kamu pasti akan berakhir dengan yang benar. Tu dia makna. Sebab tu kena yakin kepadanya kesudahannya. Dan makna apa dia kata macam tadi, keadaan permulaannya dengan Allah itu bahawalah mujahadahnya. Apa yang kita usahakan, kita nak apa yang kita tekankan, dan segala bahagian riyadahnya, cara latihan kita. Bagaimana cara latihan kita? Banyakkan baca Quran, banyakkan qiyamul lail, banyakkan belajar, banyakkan ketaatan kepada dua ibu bapa, banyakkan ketaatan kepada guru yang mengajar kita walaupun dia sudah mati. Maka tu nama dia riyadah. Jangan kedekut, jangan perseberan sebagainya. Serta dengannya minta tolong pada Allah. Barulah minta tolong dengan Allah. Sebab ya Tuhan, kita sudah bermujahadah, kita sudah melakukan segala usaha mengikut landasannya, maka kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya aku, itulah usaha aku nak apa. Gitu ya. Baru minta tolong kepada Allah. Dan iktimad, bergantung kepada Allah. Iktimad tu bergantung. Setelah kita cukup usaha kita, riyadah kita, cara kita tadi tepat, maka tidak sudah lagi kena serah pula kepada Allah. Jangan take for granted. Dah betul, serga dah berapa kali. Tak boleh. Kena pula berserah kepada Allah. Mengharap, doa lagi. Ya Tuhanku, itulah saja ibadatku. Itulah saja usaha yang aku boleh buat dengan sepenuh. Segala kekurangan dan segala yang cacat celok. Segala usaha aku penuh dengan dosa dan maksiat. Oleh sebab tu, ya Tuhanku, terimalah seadanya daripada hamba-Mu yang amat lemah. Ni dak ya Tuhan, aku semaya, aku comel. Dakwah aku sampai 100 hari tak, kamu tak tahu. Maka aku nak serga, Tuhan kata mungil. Maknanya gitu. Kita buat apa kita tuntut dengan tu? Dengan tu sepatutnya serah diri. Serah diri itulah namanya tawakal. Dengan semayang kita yang kita tak seberapa, dengan khusyuk pun tak ada.
dengan dosa kita yang banyak, dengan ilmu kita yang tidak ada, dengan perangai kita yang jahat, Tuhan mana nak terima? Maka kita pun, ya Tuhanku, terimalah daripada hamba-Mu yang tidak sempurna, yang sempurna, namanya tawaduk. Kalau kita tidak boleh hantar solat kita dengan melalui khusyuk, hantar dengan tawaduk. Di antara solat kita yang Allah terima ialah apabila sembahyang kita yang khusyuk. Saudara, saya nak tanya, berapa ramai di kalangan kita boleh sembahyang khusyuk? Allahu Akbar, hilang segala dunia kita, kerja kita semua hilang. Nampak Allah semata-mata. Ada agak-agak? Tidak mungkin. Maka oleh sebab itu, habis sembahyang saja, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Angkat tangan. Allah taqabbal minna salatan atam. Pasal apa? Pasal penuh dengan kelalaian. Aku tahu aku hamba-Mu yang banyak dosa. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana. Banyak dosa, banyak silap, banyak kelemahan. Terimalah sembahyangku di saat ini. Taqabbal minna salatana. Maka kita tak boleh hantar solat kita dengan khusyuk, maka kita tukar dengan tawaduk. Betul tak? Maka sebab tu tuan, tawaduk itulah senjata bagi kita orang yang lemah. Ada beberapa para sahabat dia cukup nilai. Itu pun dia tawaduk lagi. Ya, kita hak tak seberapa ni orang sombong. Wallah, nyengge datang kena semaya banyak nak. Jangan, sebab kita penuh dengan kecacatan. Sama ada kecacatan dosa kita, kecacatan makanan kita yang haram, kecacatan ilmu kita yang jahil dan sebagainya. Jadi serah diri kepada Allah, menggunakan meniti melalui tawaduk. Boleh juga, bukan semestinya hanya dengan khusyuk semata-mata, sebab sifat mahmudah ni banyak. Khusyuk, tawaduk, sabar, redha, syukur kan. Semua sekali sifat mahmudah. Jadi kapal terbang untuk pergi ke sana banyak. Nak pergi Mekah kan kita naik. Ada naik Mas, ada naik Arab Saudi, ada naik Bangla pun ada kan. Dulu saya pergi naik kapal Bangla. Allah, macam naik kata kapal tongkat. Jadi tujuannya nak pergi ke Mekah. Begitu juga naik kapal sabar, naik kapal khusyuk. Tak boleh tak naik kapal tawaduk. Paling tidak naik kapal syukur. Habis tak ada naik kapal sabar je. Macam tu tak. Ni tak. Bila saya mengajar satu surah tajuk sabar, dia kata apa? Ustaz, pada pendapat saya lah, ulama Islam kita tak maju ke sabar. Saya kata apa dia? Ustaz? Kita sabar. Bagi saya sabar ni pada hak juga. Sabar ada hak. Mana siapa masuk kena kocok. Mana sabar ni sakat berapa? Sakat 2 minit kau setengah jam. Masuk minit yang ke-18 tu kena kocok. Gitu pun sabar ni. Sabar bagi faham orang politik ada hak. Mana sabar sakat ni, lepas ni kena berdiri. Sabar saudara sampai bila? Sampai dah surga lah. Sabar tak ada hak. Mana ada hak sabar ni? Hak tak sabar tu kita. Hak tak ada. Kena sabar sampai bila-bila. Hatta masuk surga barulah sabar tak ada. Di surga sana nak sombong lah tak apa. Nak tak sabar pun tak apa. Nak tak sabar apa, tak ada benda hak tak sempurna. Tidak ada tempat nak sabar. Semua sekali happy berlaku. Tak ada masa sakit, tak ada masa menderita. Maka di dunia ni tempat sabarnya. Sebab semua dunia ni kekurangan. Jadi kalau ada orang berpendapat sabar ada hak, itu hadis Melayu. Saudara, sabar ni ada hak. Hak apa? Hak sebab mu gila tu lah. Kalau mu boleh sabar tak boleh sabar. Tu bukan bermakna green light. Itu kita kelemahan. Ada orang sabar sekat 100,000, kena 1 juta, rebah juga. Ada orang sabar sekat 1 juta, kena 1,2 juta, rebah juga. Ada setengah tu sabar kat 10 ya, kena 20 ya, syahid. Maka maknanya segala kelemahan kita itu bukan bermakna kebenaran daripada syariat. Itu kelemahan nafsu kita. Tak ada kata istilah sabar ada hak, tak ada. Tak ada ya. Sabar sekatnya mampulah. Hak mana kita tak boleh tahan tadi. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tawaduk kepada Allah. Ya Tuhanku, aku tidak upaya nak menahan segala ujianmu. Ampunkanlah segala kelemahanku. Memang aku orang yang manusia yang tidak sempurna. Habis kita serah diri kepada Allah dengan tawaduk. Itu saja yang kita boleh buat. Namun nak jadikan green light supaya Allah membenarkan kita tidak sabar, tak ada. Kita sahaja yang lebih. Jadi permulaan tadi kata dia ya. Dan i'tinad adalah bergantung kepada Allah di atasnya dan putuslah kepadanya. 100%. Tidak ada lagi kegoyangan. Serah dah habis dah. Tak ada orang kita habis dah. Dah semaya dah berapa habis.
terpulang kepada Allah, ya. Naik turun, naik balik, tak boleh turun balik dah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilahi yaumi kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Jadi cara Tuhan turun kepada kita dah, yudabbirul amra minas sama. Tengok sini ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yudabbiru, urusan pentadbiran Allah, minas sama, daripada langit. Ini digelar sebagai lauh mahfuz ataupun kita panggil fi kitab. Okey. Ilal ardi, kepada bumi. Mana perintah Tuhan turun ke bumi. Segala ketetapan kita ditulis di sana dan berlaku di bumi. Ditulis di sana, berlaku di bumi. Diputus di sana, dilaksana di bumi. Jadi berlaku di sini, ini ialah ketetapan di langit. Yudabbirul amra bina sama ilal ardi, kepada bumi. Summa ruju, kemudian naik semula. Ada kita kerja, kita file masuk, file keluar. Masuk kena keluar balik. Ada bayar, ada yang barang yang kita beli, ada barang yang kita bayar. Ada yang kita order, ada yang kita hantar akan invoice keluar, invoice masuk. Dipanggil apa ya? Maka naik semula. Fi yaumin, dalam masa satu hari. Kana miqdaru, satu hari Tuhan punya hari akhirat itu al-fasanatin mimma ta'udun. Jumlah masanya adalah sama dengan 1000 tahun dunia. Jarak bumi dengan langit ini adalah perjalanan cahaya 1000 tahun. Jauh tak jauh? Itulah malam Nabi naik ke langit. Jarak Nabi naik ke langit tadi adalah jarak perjalanan cahaya 1000 tahun. Tetapi Nabi naik selepas Isyak, turun sebelum subuh. Macam mana kelajuan tu? Kelajuan dia kelajuan cahaya. Cahaya apa ni? Cahaya Allah. Kita pun tak boleh sukat. Ya? Kelajuan cahaya melepasi kelajuan suara. Sebab tu sudah tengok kapal terbang kan? Dia dalam supersonik. Ni kapal terbang kat sini kan? Okey, kapal terbang macam jet macam jet Batman tau. Saudara tengok kapal terbang kat sini, bunyi dia dekat sini. Pasal apa? Sebab suara lambat daripada cahaya. Cahaya lebih laju. Ini pun sama. Kelajuan cahaya melepasi kelajuan suara. Tetapi cahaya Allah punya sukatan tidak boleh disukat oleh sains. Sebab itulah digelar burak. Burak. Burak ini dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata cahaya. Binatang yang naik itu digelar burak. Nama binatang itu cahaya. Bila naik cahaya, laju tak laju? Saya ambil touchlight seluruh dinding. Cik, apa betul tak? Tidak ada kiraan. Punya laju dia. Sampailah jarak bulan diukur menggunakan cahaya. Baik. Cahaya ini, sukatan manusia sudah begitu laju, apatah lagi kiraan dalam Allah. Kiraan yang kita tidak boleh tahu. Maka jangka masa 1000 tahun. Jadi, apa yang saya nak cerita, dari langit tadi, yang tulisan di langit tadi turun, dia berlaku di bumi. Maka naik semula sebagai rekod. Dan bila naik semula, dia sudah tidak turun lagi. Sudah berlalu. Habis sudah. Maka amalan kita yang semalam sudah sampai kepada Allah. Habis dah hak tu. Hak hari ni amalan yang lain. Hak semalam sudah habis. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, apa dia panggil? Mata. Wa ma fata. Tu dia tak boleh buat apa. Kamu sudah buat satu benda yang rekod dia sudah naik ke langit. Sudah nak ambil balik, tak boleh je. Misalnya kata saudara tak sembahyang subuh tahun lepas. Sembahyang subuh hari ni, tahun lepas sudah naik ke atas. Sudah direkodkan di atasnya, kamu tak sembahyang. Habis kamu kata, oh boleh qada. Qada macam mana? Tarikh tu sudah lain. Sebab tu ulama pertikai. Wajib qada ni tuan-tuan mengikut ilmu
fiqh. Mengikut ilmu fiqh, dia tidak membenarkan bermain-main dengan hukum Allah. Maka ulama mewajibkan qada. Baik, orang petikai pula. Oh, kalau macam tu sedaplah, tak semaya boleh boleh apa ni, tak payah qada. Oh, sedaplah. Boleh qada lagi sedap. Boleh qada lagi sedap. Biasa dah esok lepas main bola qada, moga boleh qada. Boleh qada lagi sedap. Saudara, hak sebenarnya, hak bolehnya, hak confirmnya lah taubat. Hak tu hak confirm. Hak tu tidak boleh dipertikai. Wajib taubat. Hak qada ni tadi raja silakan. Persoalannya kita sudah hilangkan kita punya masa dia. Kalau boleh bayar, kena bayar. Puasa kita tinggal tahun lepas, kena bayar. Marilah kifarah ataupun qada. Qada itulah disebabkan kita tidak dapat buat di masa itu, baru waktu qada. Kalau kita tinggal yang sengaja-ngaja tinggal, saudara, tidak ada kewajiban. Oh, macam tu qada, ustaz. Itu sama. Sebab apa? Mata wa ma fata. Kinilah pertakbiran Allah dari langit turun ke bumi, naik semula. Bila naik semula, dia sudah tidak turun lagi. Hak semalam. Hak naik ni, hak hari ni pula. Katakan hari ni kita buat apa hari ni? Mengaji, semaya, taubat semua. Dan sebelum subuh 10 minit naik ke langit. Oh, comel rekod hari ni. Okey, saya nak tulis sini. Biar saudara semangat sikit lah. Okey, potong gini. Okey, semalam rekod Rekod semalam turun perintah belajar. Okey? Perintah belajar. Naik ke langit. Tengok sana belajar tidak. Tidak belajar. Bermakna saudara sudah gagal melaksanakan perintah Allah. Rekodnya begitu. Perjalanannya. Maka turun balik hari ni. Tiba-tiba belajar. Naik balik ke langit. Sudah belajar. Okey, bracket dia sudah taubat. Boleh faham saya kata tu? Maka tulis di sini sudah taubat tadi, turun semula. Dalam keadaan bersih. Sebab apa? Sebab ya malaikatku, mereka sudah bertaubat kepadaku. Mereka sudah kembali kepadaku. Aku tengok rekod dia bersih. Sapukan segala yang lalu. Boleh faham? Rekod bersih yang hari ini menyapu bersih dosa yang lalu. Inilah makna taubat. Jadi hak dulu naik tak sempurna. Maka hak ni sudah sesat. Maka hak ni saya kata selesaikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itulah hujahnya. Itulah Al-Quran, itulah hadisnya. Bagaimana cerita dia? Cerita dia, inilah kelebihan umat Muhammad. Kelebihan umat Muhammad, walaupun hanya tinggal 1 jam lagi, mampu kita berdeklar dengan Allah yang kita orang bersalah, orang berdosa, maka menyapu bersih dosa-dosa yang telah lalu. Itulah sufi. Itulah dia tarikat. Perjalanan kita ialah nak membawa bagaimana cara membersihkan diri. Nak ambil balik ibadat kita yang lalu sudah tidak dapat. Yang bolehnya ialah hantar fail bersih, hantar taubat, hantar ibadat yang comel, maka membatalkan ibadat lalu yang tidak sempurna. Bertukar menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bersih macam bayi baru lahir. Seperti bayi baru lahir, kecuali syirik. Tak percaya lagi. Ada seorang Tok Lepak kapung tengok, tak percaya sampai sudut. Akhir sekali buat Quran kat saya. Ustaz tengok ni, orang rasuah masuk neraka. Tu ayat tu, orang rasuah masuk neraka. Saya buku ayat tu apa? Innahu kana tawwaba. Tu Haji tak percaya ke Quran kau? Tu Haji tak percaya Quran kau? 4 kali Allah ke saya kes rasuah ni, masuk neraka. Masuk neraka baru selesai kata dia. Lepas tu tulis juga tidak dibenar mengajar. Apa benda? Nak wayak dia salah takut. Tulis juga tak benar mengajar. Dia orang salah kita tanya ya. Tu tak percaya betul hai kau. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Habis semua dosa-dosa yang lain kecuali syirik. Itulah taubat. Sebab tu kita mementingkan taubat. Satu lagi saudara kes
mati syuhud, apa ni, syahid. Dia ada royak orang ni syahid, orang ni syahid, mati syahid sana, mati syahid sini. Oh, esok hari hadis tu dia, hadis mati syahid. Lemah hari, beranuk, tengok syahid belakang Ustaz. Muttafaqun alaih. Letak atas meja saya. Cuba tengok. Apa bawa ni? Betul tu. Betul tu Haji, syahid. Tapi syahid ini kita panggil pahala pahala syahid. Bukan mati syahid, pahala syahid. Bukan mati syahid. Mati syahid ni peperangan, mati di jalan Allah, berperang kafir dengan Islam. Mati itu mesti mati di medan perjuangan. Itu baru nama mati syahid. Ada pun orang berkhanuk, mati bersalin, mati lemah air, mati kebakaran. Ini pahala syahid. Mati malam Jumaat. Pahala syahid. Jangan salah faham mati syahid dengan pahala syahid. Pahala syahid dia tu lah besar tadi. Dia lepas daripada azab kubur. Tapi dia dibicarakan. Begitu juga dengan dia punya mandi, kena kapan, kena semayang. Kena kapan, kena mandi, kena kapan, kena semayang. Ada pun syahid, tak payah. Malah haram mandi, haram kapan, haram semayang. Itu syahid. Ada apa nak orang mati beranak, kita tak semayang. Tak? Ada apa nak kita dengar orang mati malam Jumaat tak semayang mayang. Pakai tanda dengan begitu. Pasal apa? Syahid tak ada. Tak ada. Sebab dia bukan mati syahid, dia pahala syahid. Buat keluar tak atas meja saya. Punya tak puas hati je. Nak tunjuk benar dia jahil tu, siapa letak surat daripada saya. Lepas tu bila kita jawab, minggu depan siapa surat tidak benar mengajar. Pulau, dia tanya. Itulah dia asal tak baik cerita. Tanya benda yang kita confident, yang kita tak erti tu erti. Jangan ya. Macam ni pun sama lah. Kita tahu dah pentadbiran Allah, langit ke bumi, naik balik. Maka yang lain tu tidak turun lagi. Apa yang kita boleh buat? Fail hari ini. Yang naik balik itu mesti bersih. Dan kebersihan hak baru ni tadi membatalkan semua kecacatan ibadat yang lalu. Namanya taubat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Itulah dia. Itu sebab dia katakan naik kelas. Sebab tu tak boleh. Tak boleh kita api berah lama-lama ke mana. Lama-lama tadi Allah Ta'ala sudah menjadi milik Tuhan. Sudah habis. Sudah bertukar fail peribadi. Macam di akhirat besok bawa satu sore kat tekuk ni, bawa fail dia. Bawa buku masing-masing. Dekat sana kopi satu, sini kopi, 2 kopi bawa. Saudara, bila buka di hadapan Allah, dosa-dosa tadi bila melekat buka tak ada. Tulisan dosa tu tak ada. Nak baca tak boleh. Saudara, kalau fail mahkamah hilang, boleh cah tak kesalahan? Tak boleh cah lah, fail tak ada. Memang ada kesalahan. Anda telah melakukan kesalahan pada. Ada satu budak dia lesen motor mau tak ada, tak lesen. Lesen tak ada, tak pakai topik kelada, kau pun tak ada gitu ginilah. Tak, sore polis ikat dia kat dia ni pasal jenis tak sihat sikit. Dia ramai kawan-kawan lama kawan ni jenis apa? Yang cerita dengan orang dia jenis yang usaha lah, apa lah. Dia kata dia kena ikat cara tau ya. Sudah dia buat keluar file tu keluar tak lencang. Pergi minta momen-momen dia bayar bicara-bicara ke mana. Saudara, salah nombor buat kes. Misalnya kata saudara nama Muhammad bin Abdul Majid, Muhammad Dilah buat kes. Sebab apa tak cukup syarat. Bila sampai di hadapan Allah, malaikat nak wacah tak boleh. Ya Tuhanku, orang ini telah melakukan dosa bagian-bagian pada hari bulan sekian. Buku tak ada. Nak cah ke mana? Itulah dikatakan bighairi hisab. Sebab tu bila ditanya kepada Imam Ghazali, wahai Tuhan, bolehkah orang biasa masuk syurga bighairi hisab? Imam Ghazali kata harus. Yang kita tahu bighairi hisab ni sahabat, Nabi dan Rasul, Aulia, Syuhada dan sebagainya. Orang tanya dia, Imam, wahai Tuhan, bolehkah orang biasa masuk syurga bighairi hisab? Dia kata harus. Bila ditanya kenapa boleh harus, sedangkan kita banyak kesalahan, dia kata ghufira lahu ma taqaddama min. Itu dia hujah Imam Ghazali, kecuali syirik.
Bila sudah tidak ada kesalahan yang nak diutarakan kepada Allah pada hari kiamat, dari kita kosong, tidak ada saman-saman kesalahan tak ada, maka apa yang nak dibicarakan? Itulah dia namanya bighairi. Bukan tak salah, kesalahan tadi telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita berada di dunia ni tadi. Sebab tu fail ini digelar yudabbu man amal sama ilal ardi summa ya'ruju ilahi yaumin, satu hari kana miqdaru ala fatana, jangka masa 1000 tahun yang kamu kira. Mana jumlah hari dunia ni 1000, maka akhirat kira satu hari. Dulu siapa kira tu? Siapa ada kira tu? Berapa hari dunia ni? Kalau kita hidup selama berapa tahun? 63 tahun. Agak-agak berapa second saja jumlah hari akhirat. Jadi kan saya dah suruh kira kan? Dah keluar jawapan kan? Hello. Siapa kira lu? Hak betul. Berapa? Sejak tu Oh, sejak tu. Maknanya umur kita 63 tahun tu hanya satu jam saja. Masa kita tu ialah satu jam. Tak ada 1 jam pun kita tak boleh sobat. Jauh tak 1 jam. 60 kita ni. 60 tu kiraan kita punya cepatnya perjalanan hidup kita di dunia ini adalah ka'annahum yawma yarawnaha illa asyatan au duhaha. Sebagaikan sepetang ataupun sepagi. Ringkasnya hidup di dunia ni. Sebab tu sabarlah. Biarlah lah sikit-sikit. Dia malah mengaji balik, mengaji tua kan gitu. Mati setiap kita. Dengan sebentar saja. Jangan takut je. Saya tak percaya terang mengaji kerja ngaji belit dari jarak kerja malah kerja. Tengok kita habisnya gitu. Saudara, kita duk main batu diri saja sudah berapa tahun dah? Saya rasa 208. Dekat 12 tahun ada tadi. 10 tahun rasa macam 2 tahun baru. Pasal apa? Pasal ka'annahum yawma yaranaha lam yalbasu illa asyiyatan duha. Macam sepetang ataupun sepagi. Sebab tu sabarlah, tak payah tak susah mana dunia ni, saudara. Kalau orang boleh makan nasi alisara 70 ya, kita makan nasi ikan kering goreng pun kenyang apa tolong. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang pakai baju macam butik rumah dia, kita baju luar pun tak ada masalah. Ada luar jahit selah, banyak basuh selah, jemur selah pun tak ada masalah. Tak ada masalah apa sebenarnya. Cumanya kita saja nak lebih. Nah itu saja. Sedap lah Ustaz cakap dah. Yalah saudara, supaya tahu apa-apa bila kita guna benda tu juga. Mulalah apa tak tahu dah tengok sultan. Betul tak pasal apa? Benda dunia bertapuklah. Ya. Ada satu anak murid saudara dia semaya malam dia puasa, dia semaya malam dia puasa, tak boleh khusyuk-khusyuk. Tidak dapat mencapai nafsu yang mutmain. Dia pergi jumpa dengan tok guru dia. Perjalanan dia pergi jumpa dengan tok guru dia, syaitan mari. Orang aulia dengan syaitan biasa je, kita yang payahnya. Syaitan mari, tuan, sekejap lagi anak murid tuan mari jumpa. Dia akan tanya gini-gini. Mu jawab dengan dia. Apa pasal? Aku pemilik dunia. Siapa ambil kebun-kebun aku, selagi dia tak pulang, aku akan kejar dia sampai ke lubang cacing. Mana tak? Tahu tak bermakna dia sudah mengambil bagai dunia. Kita kena boleh sabar. Tunggu kata kalau tobat banyak, semayang malam banyak, kita akan jadi lembut hati kita, khusyuk Allah. Saya tak dapat pasal tadi syaitan datang bagi tahu aku, kamu telah mengambil barangnya dan kemudian kamu tak pulang. Apa barang yang telah kamu curi itu? Dia kata, aku curi satu bentuk jarum untuk jahit baju yang koyak. Sekarang pulang jarum itu. Jarum. Ambil jarum orang. Batal khusyuk. Sedang. Jarum tu pula bukan nak buat meniaga, nak buat jahit baju yang koyak. Itu saja kesalahan dia. Itu pun syaitan bagi tahu. Syaitan tu dengan orang alim ni, dia tak boleh buat apa, dia cuma kena diskah bincang gitu. Berpuasa orang alim kuat. Mu ambil barang dia, maka dia akan kejar kamu sampai ke lubang
cacing. Apa kamu ambil? Dia ambil sebentuk jarum. Maknanya dia menggunakan barang dunia hanya beberapa nilai yang beberapa sen saja. Kena pulang kembali. Itu saja. Nak cerita payahnya nak mendapat khasyuk. Seorang wali Allah. So, ni cerita kita lain lah. Dia malam dia bermimpi. Dia memang bermimpi dalam syurga. Ya, indahnya syurga apa semua. Dalam dia pusing istana dia di syurga ni apa semua, gembiranya, Allah cantiknya, lawanya. Tiba-tiba bilik dia gelap, berlubang. Cuma sebelum bilik dia berlubang pula. Batas je aku sebutir tak siap. Berlubang. Macam tak sempurna bilik ni. Dia pun sedar daripada tidurnya. Dia pun Tok Guru dia. Dia kata dia mimpi bergam-gam. Dia kata bilik dia tak sempurna. Tok Guru dia kata, mu fikir apa telah kamu buat? Apa telah kamu buat berkenaan dengan harta benda dunia? Aku tidak pernah, kata dia, mengambil harta. Aku tidak pernah makan benda. Dia fikir. Satu hari dia menggunakan tanah orang sebelah untuk buat basuh tanah. Dia beli ikan, kan? Beli ikan kan bau kalau kita kan. Dia beli ikan, bau ikan kan busuk bau ikan tu. Dia pun olah tangan, ambil tanah sebelah sana. Ambil tanah. Okeylah kan. Kerana mengambil tanah pasir orang tu, maka Allah Ta'ala cacatkan rumah dia di syurga. Ustaz, cuba bayang kalau kita ambil 1000 lagu mana, bagai habis tu. Tepuk tanah, patut tanya. Tu tak boleh hidup. Patut jangan main-main ya. Untuk mendapatkan keizinan Allah membuka pintu syurga, mesti serah diri kepada Allah. Supaya benda-benda yang kita tak selesai tadi, Allah yang selesaikan. Baru boleh. Sebab tu kata dia mula start lagi. Apa jalan yang kita tempuh tadi? Dan mana permulaan tu kata mujahadahnya dan segala riadahnya. Inilah yang kita sedang buat. Latihan tu tadi serta dengan minta tolong pada Allah. Dah buat tu pula bukan boleh jadi, bukan sempurna. Bukan segala-galanya kita buat tu dengan baik sebab kita bukannya ada ilmu. Apa benda kita buat dan iktimad dan terus atas dan putuslah kepada letak tu. Dan makna keadaan kesudahannya. Apa makna kesudahan tadi? Ya, bermakna kesudahannya kepada Allah tadi apa? Terbuka baginya sendiri Allah Ta'ala. Maknanya kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu binafsi. Tak perlu kepada ibadah. Tak perlu kepada kebaikan kita. Allah Ta'ala tak perlu kepada kita. Yang perlu kita perlu kepada dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, man amila salihan falinafsi. Barulah kita tahu bahawasanya apa yang kita buat ini jangan nak ungkit dengan Allah kerana kita baik. Sebenarnya itulah pemberian Allah kepada kita yang Allah juga beri. Okey, sebab tu dia tulis Al-Quran macam ni ya. Kalau sudah baca, sudah akan jumpa satu ayat, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Okey. Siapa yang berbuat amal soleh untuk diri dia dan siapa berbuat jahat untuk diri dia. Maknanya kebaikan dan kejahatan ini Tuhan tidak perlu. Kalau Tuhan nak bagi kita syurga boleh, nak bagi kita neraka pun atas kuasa dia. Tetapi atas dia. Jadi kalau kita buat baik pun untuk kita punya tanggungan kita sendiri dan kembali kepada kita. Dan kalau kita jahat pun kita punya Tuhan. Buat baik macam mana pun untuk kita. Tuhan tidak perlu kebaikan kita. Sebab tu ya Tuhan aku semaya dah mana syurga. Bermakna kita minta Tuhan bayar. Bila kita minta Tuhan bayar, bermakna Tuhan perlu kepada semaya kita. Tuhan perlu kepada kebaikan kita. Sedangkan Tuhan tidak perlu. Tuhan bersifat dengan ghaniyun, kaya. Tak perlu. Saudara pergi dekat raja, derma wadakon sekilo, apa ada? Assalamualaikum tuanku. Ni patik derma sekilo wadakon. Apa ada agak-agak? Dia nak beli Strela pun boleh. Peting dia berjuta. Kita kena derma wadakon sekilo, harga RM1.20. Allah Ta'ala tak perlu sebab dia ni. Ya. Baik, habis apa sebab kita buat ibadat? Untuk diri kita. Nak melahirkan rasa syukur. Tapi kalau kita tak belajar ilmu ni, kita buat ibadat nak minta Tuhan bayar. Di situlah namanya tidak ikhlas. Payung ngaji tasawuf ni. Betul tak? Rasa macam pelik. Orang lain ngajar semua nak pahala belakang, dia tak sil. Bukan tak sil tuan-tuan. Nak jadikan ibadat kita tu
suci semata-mata kerana Allah, bukan senang. Sebab itulah saya kata ilmu tasawuf ini, ilmu nama ilmu tu pun ilmu suci. Supaya kita serap pada. Kalau orang tanya kita, kalau macam tu kata semayang, saudara, kalau ibadat ini kerana nak pahala, Nabi, sahabat, syuhada tak payah ibadat. Saudara, pernah satu masa Nabi sendiri semayang sampai bengkok kaki. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa muni semayang sampai begini sekali? Bukankah kamu ahli syurga? Bukankah kamu kekasih Allah? Bukankah kamu confirm syurga? Kenapa sampai macam ni sekali saya bengkok kaki? Rasulullah kata, afala akuna abdan syakur. Sangkah kalau aku menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi bermaknanya Nabi buat ibadat sampai bengkok kaki, sampai sujud, sampai tak bangun-bangun sampai subuh tu kerana nak tunjuk kesyukuran. Kalau kerana nak syurga dah tak payah. Sebab Nabi confirm kekasih Allah. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Mana-mana yang pergi menghadiri peperangan Badar, peperangan Khandaq, peperangan Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah, semua sekali ahli syurga. Yang 10 orang di bawah pokok, yang sahabat-sahabat Nabi, yang Abu Bakar As-Siddiq, semua sekali Nabi kata mu syurga. Sampai Nabi kata mu bersama aku dah syurga. Macam juga ahli Badar, nama dia Al-Bata'ah, Khalid Al-Bata'ah. Seorang ahli sahabat Nabi yang pernah bersama-sama Nabi dalam peperangan Badar. Satu masa dia menghantar surat kepada kafir Mekah, tulis rahsia, bocor rahsia orang Islam di Madinah. Nabi nak buat pembukaan kota Mekah. Maka Jibril tu, ya Rasulullah, di lembah sana ada satu perempuan bernama Sarah, yang mana dia ada membawa surat rahsia daripada orang Madinah untuk hantar ke kafir Mekah. Rasulullah, ya Ali, ya Umar, ya Zubair, pergi ke sana, ambil surat daripada seorang perempuan bernama Sarah dan bawa surat itu kepada aku. Umar pun pergi. Di lembah sana ada seorang wanita bernama sekian-sekian, rupa sekian-sekian. Tahan. Wahai saudari, apa yang saudari bawa? Tak ada apa-apa, saudara. Cakap betul-betul apa yang saudari bawa? Tengoklah, tak ada apa-apa. Tengoklah. Oh, tu dia. Hai, lagu mana kita ni, kata Ali. Apa kata Umar? Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berbohong. Ya saudari, kalau kamu tak bagi apa yang kamu bawa, akan ku telanjangkan seluruh badan kamu. Gak dia Umar, ya takut. Ya, sekejap Umar, sekejap. Jangan siapa nak telanjang bagi aku, tak payah. Dia buka sanggup terus. Sebab tu kita ragu kau tengok sanggup tinggi. Aku bawa surat kau. Sanggup macam purung tu kan. Dia buka buat keluar surat. Tu dia. Umar pun ambil surat tu, bawa balik. Sampai di kota Madinah, Nabi buka min Khalid Al-Bata'ah ila kafir Quraisy. Cerita rahsia Nabi kepada orang kafir di Mekah sana. Umar cabut pedang, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala orang ni. Khalid bin Bata'ah. Apa kata Nabi? Ya Umar, jangan kamu hukum apa-apa kepadanya. Sebab semua mereka-mereka yang hadir dalam peperangan Badar, syurga untuknya. Merau Umar Allah. Merau Umar. Sebab tak boleh buat apa-apa, no comment. Sebab ahli Badar confirm syurga. Kalau kena kita lagu mana? Katalah kita duduk di Khalid Al-Bata'ah. Tiba-tiba Nabi kata, mung Khalid tak payah cerita apa dah, mung confirm syurga. Tak semaya dah lah. Semaya buat apa pun syurga. Dah, munggu cerita kita semaya pun nak syurga. Ibadat, nak syurga. Berdakwah, nak syurga. Bila confirm syurga, maya buat apa? Saudara, Nabi kata, la in syakat. Ibadat kita ini adalah wajib kerana nak melahirkan rasa syukur. Sebab di atas sana sudah tulis kita ahli syukur. Jadi kita terpaksa sembahyang kerana melahirkan rasa syukur. Jangan untuk Allah bayar. Sebab apa? Pembayaran sudah berlaku. Boleh faham? Pembayaran sudah berlaku. Yang anda dibenarkan sembahyang, dibenarkan pakai serban, dibenarkan mari belajar, dibenarkan kiamat itu sebab tulisan di sana ialah akurat tu. Maka sebab tu kita mudah belajar. Sebab tu kalau kita payah nak sembahyang, payah nak belajar, payah nak buat baik,
Cek ada salah apa. Sebab apa? Ada sekatan daripada Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala tak puas hati. Mungkin dosa kita. Mungkin makanan kita yang haram. Tetapi perjanjian Allah asal tidak batal. Perjanjian asal tidak batal. Cumanya kita kena settle case dulu. Iaitu kalau dosa, taubat kepada Allah. Kalau makanan yang haram, puasa 40 hari. Lepas ni kita kena puasa 40 hari. Saya rasa tahun ni tawak lagi. Tak ada, tak ada. Patut berat. Macam harga kata buru. Puasa berat sangat ni. Saya bertanya, ada puasa atau sejak dari sini? Tak ada. Ada kerjaan tak ada. Patutlah kepala macam naik satu lapar kosong. Cek darah. Molek baru. Rupanya tahun ini tidak buat puasa. Panas. Ada puasa tak? Untuk bila. Saudara. Pasal apa? Pasal nak clear kan kita punya sekatan. Sekatan ekonomi itu kena lepas. Bila sekatan itu berlaku tuan-tuan, kita akan rasa berat mengaji, berat membayang, berat segala-gala. Rasa macam payuh je. Pasal apa? Di blocking oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek semula. Di antaranya kita kena puasa. Minimum kita kena buat 7 hari. Minimum bermula sekarang. Besok tak tahu. Bila tahu lagi tunggu. Kena buat 7 hari. Clear kan? Bersihkan. 7 hari ni saudara sudah cukup untuk peringkat kita yang baru belajar. Tapi sebenarnya 40 lah. 40 tu kira original dia lah. Latihan original dia. Dan barang siapa masuk terbuka dan nyata baginya dengan adamiah, zatnya apa je. Nampak kebesaran Allah, kesannya daripada Allah tu kita perasan. Maka barang siapa masuk akan sesuatu dengan Allah, maka kita letak benda ni Allah. Kita duduk dengan Allah, kita tahu ini kerana Allah, kita tahu ini sebab Allah, kita tahu ini datang daripada Allah, kita tahu belaka. Nescayalah kesudahannya di dalamnya kepada Allah. Jangan duk kita buat benda ni tak apa dengan Allah tapi berkawan kafir, tapi Allah tak boleh. Dan barang siapa ada bidayahnya. Bidayah ni benar permulaan, susun cara pertamanya itu dengan menyerah kepada Allah, dan insya-Allah nihahnya dengan redha kepada Allah. Itu sebablah yang dibawa oleh orang sufi begitu. Kaedah tu dipanggil saliki. Betul kaedah pertama, maka betullah kesudahan. Saya buat sini contoh dia ya. Kalau saudara buat yang betul tapi kita punya kesudahan dia atau peralatan kita tidak betul, maka akhirnya tidak betul. Bila kita buat satu perkara, di antara benda yang kena betul lah niat. Betul dah niat nak cari ilmu. Tetapi apabila niat sudah betul, mesti perkara yang kita niat tu mesti betul. Jangan niat nak bunuh orang, niat mencari ilmu. Maka perkara yang kita niat tadi ialah kena betul. Betul niat kena nak mencari ilmu. Perkara yang kita cari itu adalah ilmu syariat ataupun ilmu tarikat, bidayah betul. Okey, apabila niat sudah betul, benda yang tercari sudah betul, maka caranya kena betul. Kaedahnya. Kitab apa yang kita belajar, ilmu apa yang kita tuntut, cara mana kita tuntut kena betul. Kemudian yang keempatnya, apabila semua sudah betul, niat betul, cara kita buat betul, benda yang kita guna tu kena betul. Alat tadi, alat tu kena benar, kena betul. Misal kata sebab contoh ayam halal tak? Halal. Sembelih dengan gaji, apa hukum? Haram balik. Betul tak? Sebab apa? Alat salah. Alat salah. Nak pergi perang tapi bawa alik kanan, bawa Kristian, lelaki bawa Yahudi. Nak ke mana tu ustaz? Nak pergi perang. Agak-agak betul ke tak betul tu? Hak nak pergi tu betul tapi bawa 2 ekor tu salah. Makna sebab tu niat kena betul, perkara betul, cara kena betul, dan alat tu kena betul. Baik. Alat betul dah, pisau tajam. Ayam betul dah. Cara dia tak betul. Apa cara dia tak betul? Hak sembelih tu Hindu. Agak-agak boleh makan tak ayam tu? Haram juga. Pisau tajam. Ayam memang ayam, bukannya ciok. Tetapi penyembelihnya Hindu. Haram balik. Pisau betul. Hak sembelih orang beriman tok lebah. Hak sembelih tu baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Ayah curi.
Boleh halal tak ayat tu? Haram balik. Sebab tu kena sempurna benda ni. Alat, cara, benda, niat kena sempurna. Jangan hak ni sempurna, hak ni tak sempurna, tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, alat dia kena benar. Benda betul, ayam betul, penyembelihan betul, tapi sembelih dengan gaji. Sembelih dengan gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tak pernah tinggal sembahyang? Tak. Belajar kat mana? Madinah. Sembelih ayam bawa, tapi pisah tak ada. Lepas tu gaji ada tak apa? Gaji muka ustaz. Saya nak tanya, boleh makan tak ayam tu? Haram. Sebab alat salah. Akhir sekali, yang kelima, natijah. Selepas berlaku ni, selepas benda yang kita buat tadi, tengok kesannya. Jadi kalau benda yang kita buat tadi segala-galanya betul, tetapi akhirnya membawa kehancuran, maka benda tadi bertukar menjadi haram. Misal kata binatang yang halal, contohnya ayam niatnya nak makan daging ayam halal. Perkara yang kita buat tadi ialah ayam, benda tu halal, caranya sembelih yang betul halal, alatnya betul, pisau yang tajam. Natijahnya, apa natijahnya? Kita sudah sembelih seekor ayam yang kena Ebola. Ebola tak Ebola? Ayam penyakit, bawa virus, maka membawa kematian kepada manusia. Maka yang ini sudah bertukar menjadi sia-sia. Sebab apa? Natijahnya ialah salah. Kita melakukan satu perkara yang betul, akhir sekali berakhir dengan pembunuhan. Contohnya, niat betul nak buat masjid. Perkara betul, semi, oda, molek, semua betul, semua betul. Cara betul, iaitu buat desain masjid, bukan desain gereja, bukan desain kuil. Alat betul, benda-benda kita buat tadi tidak benar dengan haji, tidak dengan benda bawah, tidak dengan tulis haram, tidak. Tetapi setelah buat masjid, duk berperai dalam masjid. Apa hukum dia masjid tu? Kena bakar. Sebab tu natijah akhir ni kena sempurna. Masjid adalah masjidun usisa ala taqwa. Biarlah masjid itu boleh melahirkan mereka-mereka yang bertakwa. Tapi dah jadi masjid, tempat bergaduh, tempat bertumbuk, tempat katuk dengan apa tu, cokma. Fungsi masjid sudah hilang. Maknanya natijah akhir tidak berfungsi. Maka urusan kebaikan tadi sudah menjadi tidak baik. Tidak baik sebab salah dari segi natijah. Sebab tu kena tengok kesan dia. Bila salah maka kena tukar. Masjid tadi, kalau Nabi, zaman Nabi dia suruh bakar. Sebab masjid dibina untuk membawa pergaduhan. Nama masjid tu Masjid Dirar. Nabi balik dari peperangan, seorang munafik datang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tak sebut nama. Ya Muhammad, kata dia, saya ada membina sebuah masjid, jadi nak minta awak pergi rasmi. Nabi kata, balik nanti aku pergilah. Semaya Jumaat pak sana ya Rasulullah. Tak semaya sana lah, semaya masjid saya lah. Oh, tu dia. Dalam perjalanan Nabi pergi, Jibril datang. Ya Muhammad, jangan pergi semayang masjid itu, sebab masjid itu dibuat untuk perpecahan. Nabi pun pusing belakang. Umar kata, ya Rasulullah, bukan dengan kita nak pergi semayang. Ya Umar, tadi Jibril datang beritahu aku masjid itu bukan untuk persatuan Islam, tapi masjid itu masjid untuk melawan Nabi. Nabi buat masjid, dia boleh buat masjid. Mana masjid ni kita panggil dia blok A. Blok apa ni? Tim A. Madinah tim B. Maka Jibril turun, ya Muhammad, Allah perintah suruh bakar. Masjid dibina untuk mengumpul puak, hukum dia kena bakar. Itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masjid bukan tempat untuk mengimpun puak. Semua orang beragama Islam mesti mengambil tempat dalam masjid. Sebab tu saya sekalian, jangan ada masjid dirar yang baru. Jangan ada masjid dirar yang baru. Jangan bina masjid untuk puak. Mesti dibina untuk la masjidun usisa ala taqwa. Ini dia benda. Sebab saya kata kena sempurna belaka. Cara dia, kaedah dia, matlamat dia kena sempurna belaka, baru dikatakan sampai kepada Allah. Okey, nihayahnya dan redha kepada Allah. Dan barang siapa ada bidayahnya dengan tawakal. Tawakal, serah daripada Allah. Jangan gantung ke makhluk, jangan mengharapkan kuasa lain. Atau nihayahnya dengan rujuk kepada Allah, baru sampai kepada Allah. Dan barang siapa ada bidayahnya dengan minta tolong pada Allah, bergantung pada Allah, Allah Ta'ala saja yang boleh tolong.
bukan dengan orang lain, bukan dengan kuasa manusia, bukan dan sebagainya, maka adalah nihayahnya dengan baik sangka kepadanya. Biarlah Allah yang selesai. Macam kita selalu kan, tengok Allah nak buat macam mana. Tengok Allah nak buat keputusan macam mana. Akhir sekali, tengok apa Allah sudah buat. Jadi kita suka berserah kepada Allah. Itulah konsep orang beriman, konsep orang-orang sufi. Jadi bila kita minta tolong dengan Allah, serah pada Allah, nihayahnya baik sangka kepadanya. Datanglah kata ketenangan. Oh, begitulah kehendak Allah. Dan barang siapa ada baginya, wallahu a'lam. Sekian aku maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim Rahim. Iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan saya tanya terus ya. Jangan duk refer kepada tempat lain, jangan duk payah. Di dalam majlis belajar tanya tu, tanya terus. Apa ni tu? Tak baca ke tadi? Yang qayyumiyahnya kan? Makna kesudahan Allah terbuka sendiri dengan qayyumiyahnya, iaitu qiyamu binafsi. Dia bersendiri, tanpa minta tolong kepada orang lain. Dia sendiri yang boleh. Tak payah kita, bukan kata kalau aku tak sembahyang tidak tu kita baru buat baik untuk kita. Dan daimumiyahnya, daiman, iaitu kekal abadinya. Dia kekal abadi. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia segala-galanya. Dia pemutus, dia penyempurna. Tidak ada kena-mengena dengan manusia. Yang lain tu semua ja'alna likulli sababah. Jangan rosak kita punya tauhid kita, iaitu malam hari Rabu malam kami. Dan ia jua yang awal dan yang akhir, dan yang zahir dan yang batin. Hari ni pun dia juga. Oh, jahat. Allah. Tunggu akhir nanti Allah tukar kepada hidayah. Hari ni baik, dia juga. Tunggu tengok akhir lah. Masuk Kristian. Sebab tu dia awal, dia akhir. Tuhan yang menyempurna dekat awal, dan Tuhan juga menyempurna dekat akhir. Sebab tu jangan main-main. Semua tu hal belakang. Dan terbuka yang nyata dengan adamiah dan zat yang dah apanya. Maka tahulah kita dapat beza mana yang hilang, mana yang kekal. Mana yang fana, mana yang kekal. Mana yang binasa, mana yang tidak binasa. Kita dapat jelas. Habis boleh qayyumiyahnya, iaitu qiyamu binafsi. Daimumiyahnya, mana daiman abada, kekal abadi. Itu dia. Daimumiyah. Kalau saya tulis dalam bahasa nahwunya, asalnya daiman menjadi daimumiyahnya, dijawikan. Qaiman jadi qayyumiyahnya. Itu dia. Qiyamu binafsi digunakan dalam bahasa nahwu untuk diri Allah, qayyumiyahnya. Kalau kita agak kegagahannya, itu dia. Gagah kegagahannya. Keganasannya. Qiyamuyunyo. Gitu. Dia menjawikan bahasa Arab. Dia menjawikan bahasa Arab. Daimumiyahnya sebenarnya daiman. Qayyumiyahnya qiyamu binafsi qaiman. Itu dia. Boleh ya? Sebab saya kata apa-apa hatanya sini ya. Jangan refer kat bahasa Melayu pula. Boleh? Hak mana faham, alhamdulillah. Hak mana kurang faham, marilah main lagi. Bukan mudah ya, nak menguasai ilmu ni bukan mudah. Ilmu ini mesti diambil melalui banyak latihan, bukan banyak belajar, banyak latih, banyak riadah. Dia akan nampak dia punya kedalaman dia tadi, kekal abadinya. Daiman kan, kekal kan.